Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpah taufik dan hidayahnya. Allah masih mengizinkan kita dapat bersama-sama pada tengah hari yang barakah ini. Semoga Allah sentiasa memberi manfaat dan barakah. Allahumma amin. Tuan dan puan-puan, Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah Azza wa Jalla, janganlah kalian mengamalkan satu amalan yang mana kalian belum memiliki ilmunya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, kesemuanya akan ditanyakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kunci ataupun syarat kita untuk diterima ibadah adalah ilmu. Dan terutamanya bab solat, kerana ramai ataupun masih ada di dalam Al-Quran ancaman-ancaman neraka bagi orang-orang yang solat. Antaranya ayat yang biasa dibacakan para ustaz ataupun ulama, yakni surah Al-Ma'un. Allah Azza wa Jalla berfirman, fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Neraka wil bagi orang yang solat, yang mana solatnya solat yang lalai. Baik, hari ini kita akan membincangkan beberapa bab yang mungkin bukan satu bab, sedikit-sedikit. Pertama sekali kita akan bincangkan bab cara duduk tasyahud. Wallahu alam, kita dah bincang atau belum cara duduk tasyahud, sebab sebahagian kita sudah beranggapan tasyahud awal dan tasyahud akhir itu mesti sama dengan duduk tahiyat awal dengan duduk tahiyat akhir. Sebenarnya nanti kita akan bincangkan beberapa pandangan dalam sunnah wal jamaah, lagi-lagi dalam pandangan 4 mazhab. Biasanya kalau duduk tahiyat awal, kita duduk macam mana? Beralaskan tapak kaki kiri. Baik, kalau tahiyat akhir, punggungnya dilepaskan ke lantai. Jadi yang menjadi sedikit kekeliruan, tidak menjadi satu kesalahan. Orang kita beranggapan tahiyat awal mesti duduk tahiyat awal. Tahiyat akhir mesti duduk tahiyat akhir. Jadi istilah duduk tahiyat awal, duduk tahiyat akhir ini, yang ini kita nak bincangkan. Apakah seluruh sunnah wal jamaah memahami duduk tahiyat awal seperti kita, ataupun ada pandangan-pandangan lain? Ya tuan-tuan. Baik, dalam asasnya sunnah wal jamaah mereka terbahagi kepada 5 pandangan. Pertama, pendapat mazhab Maliki, Imam Malik dan para pengikutnya, duduk tasyahud baik pun awal ataupun tasyahud akhir, duduknya adalah tawarruk. Tawarruk ni tempat kita tahiyat awal tahiyat akhir.
tahiyat akhir. Duduk tawarruk ni punggung langsung kena di lantai. Maksudnya kalau menurut mazhab Maliki, Malik bin Anas, tahiyat awal pun duduknya tahiyat akhir, tahiyat akhir pun duduknya tahiyat akhir. Ini kalau buat kat tempat kita meloncat orang belakang, kan? Sebab ada satu ustaz ni baru balik daripada mengaji, tempat mengaji dia mungkin cenderung kepada mazhab Maliki. Solat maghrib baru rakaat kedua tahiyat awal kan, tapi dia mungkin cenderung kepada mazhab Maliki. Tahiyat awalnya duduk macam mana? Tahiyat akhir. Pakcik kat belakang melatah subhanallah, dia ingat imam ni dah nak salam dah. Jadi benda ni jarang kita nampak, tetapi hukumnya ada. Walaupun bukan daripada mazhab Syafi'i, tetapi masihkah mazhab Maliki ni sunnah wal jamaah? Masih. Ini bukan kata puan-puan kena tukar mazhab Maliki ya. Ini sebagai kita punya ilmu. Kadang-kadang bila ilmu tu tak ada dekat dalam diri kita, nanti bila kita tengok sesuatu yang bukan daripada diri kita, syaitan di sini ambil peluang untuk menjatuhkan hukum. Kau tengok tu, apalah solat tahiyat awal pun duduk tahiyat akhir. Ini yang kadang-kadang. Ya, kadang-kadang dia dah duduk tahiyat akhir, dia bangun balik duduk tahiyat awal. Yang ini yang kadang-kadang menjadi kekeliruan. Jadi seandainya nampak, ya, seandainya ada, ataupun jadikan sebagai ilmu, dalam mazhab Maliki, tahiyat awal atau tahiyat akhir duduknya semua tawarruk, yakni duduk tahiyat akhir. Tak ada tahiyat awal, dia semua tahiyat akhir. Ini untuk informasi kita lah. Kita semua biasa cakap sunnah wal jamaah, sunnah wal jamaah. Sunnah wal jamaah tu ada 4 mazhab yang besar. Jadi kita mengenali mereka. Baik perempuan, faham? Assalamualaikum. Kelas dah mula ya. Tengah hari ni risau, nampak macam pandang aku, tapi tembus ke belakang. Yang kedua, pendapat Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Tadi kalau Maliki, Malik bin Anas 93 Hijriah lahir, meninggal 179. Imam Abu Hanifah atau nama penuhnya Nu'man bin Thabit, dan pengikutnya mengatakan duduk tasyahud baik awal atau akhir adalah duduk iftirashi. Iftirash ni duduk tahiyat awal, beralaskan punggung. Yang ada dalam hadis iftirash ataupun tawarruk. Nanti mazhab meletakkan duduk tahiyat awal atau duduk tahiyat akhir, padahal tak ada tu. Yang ada duduk iftirash dan Assalamualaikum, tawarruk, betul tak kan? Tapi kita yang meletakkan yang duduk tahiyat awal macam ni, duduk tahiyat akhir macam ni. Tapi tidak boleh dikatakan kalau mazhab Maliki tahiyat awalnya apa? Tawarruk kan? Tapi kalau Hanafi tahiyat awalnya apa? Iftirash, tahiyat akhirnya pun iftirash. Jadi tak ada tahiyat akhir lah kalau tempat bahasa kita. Jadi yang letakkan duduk tahiyat awal, duduk tahiyat akhir ni, kita lah yang cenderung kepada mazhab Syafi'i. Jadi kita ulang, Maliki tahiyat awal atau tahiyat akhir, semuanya tahiyat akhir cara duduknya. Yakni duduk apa? Tawarruk. Mazhab Imam Abu Hanifah, tahiyat awal ataupun tahiyat akhir semuanya duduk tahiyat iftirash, tahiyat awal itu. Kemudian mazhab Maliki, pendapat Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i, beliau membezakan
antara duduk tasyahud awal dan tasyahud akhir. Untuk duduk tasyahud awal, beliau berpendapat seperti Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tahiyat awalnya duduk apa? Cuba tengok yang Mika tulis tu. Iftirash. Iftirash duduk, yang kita faham duduk tahiyat awal. Ya. Adapun sedangkan untuk duduk tasyahud akhir, beliau berpendapat seperti Imam Malik. Beliau berpendapat seperti Imam Malik. Imam Malik duduk apa tahiyat akhirnya? Tawarruk. Jadi, menurut pendapat ini, duduk pada tasyahud akhir terdapat salam, baik yang solatnya sekali atau 2 kali tasyahud adalah duduk tawarruk. Muka dah mulalah tu. Dah mula menunjukkan kepeningan melampau. Ni nak kena bangun jugalah ni Nak kena menulis lah ni. Ya. Okey. Saya ambil ni. Baik. Saya ulang. Kita daripada awal lah. Pertama, Maliki. Okey, pertama Maliki. Mazhab Maliki, tahiyat awal, ya, sabar, dah tahu. Dan tahiyat akhir, dia duduk apa sini? Tawarruk. Dan juga tawarruk. Okey, mazhab Maliki. Yang kedua, Hanafi. Tahiyat awal apa dia? Iftirash. Macam mana ni? Dia iftirashi kan? Kemudian akhir iftirashi. Ni faham? Faham. 1, 2, 3. Syafi'i, okey, dia beza. Di sini kalau ada 2 tahiyat, solat yang ada 2 tahiyat. Apa solat yang ada 2 tahiyat? Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Tu ada 2 tahiyat kan? Tahiyat awal, tahiyat akhir. Kalau ada 2 tahiyat, right, awalnya iftirashi, okey, tahiyat akhirnya tawarruk. Kan dia kata mazhab Syafi'i kalau 2 tahiyat, tahiyat awalnya dia kepada tahiyat Hanafi, tahiyat akhirnya kepada tahiyat Maliki. Kan? Yang ini kita buat kan? Kalau yang ada cuma 1 tahiyat, dia duduk apa? Tawarruk. Orang kita, dia iftirashi ke tawarruk, dia langsung tahiyat awal, duduk tahiyat awal atau duduk tahiyat akhir. Okey, Muhammad.
Okey? Ini mazhab Syafi'i. Maliki, Hanafi, Syafi'i. Hambali, alright, 2 tahiyat, ni yang keempat lah. 2 tahiyat sama dengan Syafi'i. Maksudnya apa? Tahiyat awalnya apa? Iftirashi, tahiyat akhirnya tawarruk. Tapi kalau satu tahiyat dia sama dengan Hanafi. Apa dia? Iftirash. Kalau ni kan satu tahiyatnya tawarruk kan? Yang ni satu tahiyat apa solat yang satu tahiyat je? Subuh, solat-solat sunat, betul tak kan? Qabliyah, ba'diyah. Ni kalau kita mazhab Syafi'i, solat sunat, solat subuh, tahiyat akhirnya kita duduk tawarruk. Tapi Hambali, iftirash, duduk tahiyat awal. Ada faham? Ya? Yang ini. Nanti ada sebagian ulama kata mana-mana duduk tak ada masalah. Nanti ada sebagian ulama kata tahiyat awal duduk tahiyat akhir duduk tahiyat awal, sebab tak ada jadi masalah. Cuma kita bincang yang 4 yang besar ni lah. Ya, 4 yang besar ni. Okey puan-puan? Okey pun tak bersuara lah. Belum tanya seorang-seorang suruh jawab ya. Nah ya. Yang ni ya. Ini kenapa kita bincang, yang ni kita risau ni, yang ni yang jarang. Betul tak kan? Orang duduk tahiyat awal tapi dia duduk tahiyat akhir. Ni yang kita kadang-kadang jarang tengok. Ini mazhab dia lah. Yang ini jumlah rakaat ni, nak tahu jumlah rakaat atau tidak, ini cuma fatwa daripada Imam Syafi'i. Betul tak? Ada pun hadis Nabi, kalau dia tak tahu jumlah rakaat dia, berarti dia lalai lah dekat situ. Betul tak kan? Cuma kita katakan, tahu tak jadi masalah. Tapi jadi kesalahan tak tahiyat awal duduk tahiyat akhir? Tak ada. Kalau nak difikir-fikir, kita tak mempersoalkan apa yang dia buat. Kalau nak tengok, 1, 2, 3, 4 ni yang paling senior siapa? Yang paling abang long. Setiap kelas aku sebut dia orang lahir. Yang ni lahir 80 Hijriah. Yang ni lahir 923 Hijriah. Yang ni lahir 150. Yang ni lahir 164. Siapa paling sulung? Hanafi kan? Kalau paling senior, dia paling senior lah. Tak mungkin kita nak menyalahkan mazhab Hanafi. Mereka punya hujah mereka sendiri. Untuk pertama ni kita tahu dulu. Nanti ada satu pembahasan antara keempat-empat ni mana yang pandangan lebih kuat. Itu pembahasan yang lain lah. Cuma macam kita nak mengelak kalau ada orang solat 2 tahiyat. Contoh dia solat maghrib, tahiyat awalnya dia duduk tahiyat akhir, tahiyat akhirnya dia duduk tahiyat akhir. Berarti itu mazhab mana? Maliki. Sebab Maliki seakan-akan macam tak ada iftirash, cumanya tawarruk. Itu yang bagus. Sebab tu nanti ada perbincangannya. Sebab di sini bila kita faham benda macam ni, position tu tak memungkinkan kita duduk tawarruk sebab terlalu sempit kan. Kadang-kadang minta maaf, kadang-kadang orang kita memaksakan seakan-akan wajib duduk tawarruk. Mula faham maksud saya? Yang jadi masalah, dinding, tengah-tengahnya kering, tahu kering? Orangnya kurus kering, betul kan? Sebelahnya tu besar, dia nak juga ambil
tawarruk, apa jadi kawan sebelah tu? Macam cicak kena himpit. Ada perasan? Ada juga. Kena perhatian sikit lah. Tak salah ya, tak salah. Cuma lebih kita tolerate sikit. Kadang-kadang solat yang sempit sangat kan, boleh tetap duduk iftirash, boleh. Sebab tahiyat, duduk tahiyat akhir yang duduk iftirash siapa? Pertama, Hanafi buat iftirash. Siapa lagi? Hambali pun buat iftirash. Jadi dibenarkan, ada contoh. Itu maksudnya fleksi lah. Nanti ada satu pandangan ulama lagi, mana-mana pun tahiyat akhir nak buat tahiyat awal, tahiyat akhir nak buat tawarruk ke, tahiyat awal nak buat tawarruk, mana-mana boleh. Yang penting antara dua ni. Lepas tu nanti ulama mengatakan ini duduk yang lebih afdal yang dicontohkan Nabi. Tapi kadang-kadang masalahnya yang kena GST, tahu? Gaut sampai tua. Jadi kaki dia tak boleh betul-betul proper nak alas tu kan. Yang penting dia duduk saja. Jadi semampunya mungkin kadang-kadang dia duduk. Sebab tu sebagai ulama dia kata, ni lebih afdalnya lah. Betul tak kan? Tapi ada yang taksub sangat, selain duduk macam ni tak betul. Kan ada orang alas kaki ke kaki kan? Ada yang hentam tu pula. Memanglah kalau nak fikir lebih afdal, buatlah iftirash ataupun tawarruk. Dan kita tak tahu reason kenapa dia tak buat macam ni. Saya secara peribadi pun tak mampu buat ni dan tak mampu buat ni. Sebab kaki, kalau budak-budak dulu-dulu main bola ada problem tak boleh kan. Jadi dia betul-betul kaki tu dia lipat je, bukan dia alaskan punggung. Iftirash ni kalau sebahagian mengatakan alaskan punggung ini, alas dengan tapak kaki kiri kan. Kadang tak mampu juga buat kan. Sebab punggung tu dialas atas 2 tumit kadang-kadang kan, sebagai tekuan. Itu dah mastata'an, itu dah semampu dia lah. Afdalnya bila mampu buat begini, afdal, sudah tentu afdal. Jelas perempuan? Macam mana? Lupa tahiyat awal. Dia itu kejap lagi. Itu bukan kejap lagi, itu perbincangan yang satu lagi. Itu nanti bersangkut paut rukun, betul tak kan? Itu bersangkut paut tu. Nanti ada kaitannya dengan duduk, dengan apa? Dengan sujud syahwi atau tidak. Benda yang perlu sujud syahwi atau tidak sujud syahwi. Ya? Itu nanti insyaAllah. Yang ni dulu, duduk dulu. Sebab yang ni jadi masalah ni, orang terduduk macam ni jadi masalah. Viral kan? Perempuan, viral tak viral ni, kena hati-hati ya. Ada satu kes kan, manusia ni kullu bani Adam khata'un. Setiap anak bani Adam mesti buat salah. Jadi tak ada manusia yang tak buat salah. Ya. Jadi kalau kesalahan orang jangan sebarkan. Betul tak kan? Yang kita khawatirkan sebarkan salah orang ni, kalau bahasa syar'i dipanggil ghibah. Ghibah bukan hibah Ribah orang tak boleh. Tapi tuan-tuan nak hibah ke saya harta perempuan boleh. Nanti saya bagi nombor akaun. Ribah yang tak boleh. Ribah ni cerita keburukan orang. Orang tu buat mistake, orang tu buat salah, kita ceritakan. Bukan dia tak buat ya. Kalau dia buat dah fitnah, lain lagi hukumnya. Ini yang kadang-kadang kalau bahasa yang agak viral, tahu pun kau makcik. Jadi jangan jadi dia sedap ni namanya membawang, atau lebih sopannya nampak milenium gosip. Tapi ni semua dosanya ribah. Nanti kan nampak orang kita buka aib orang. Kan ada, semoga Allah merahmati, satu imam solat terlupa satu ayat dalam surah Fatihah. Kecoh dah habis kawan tu. Betul tak kan? Jadi sudah tentu Allah pasti merahmatinya. Orang ribah, orang yang diribah, orang yang dibawang ni dapat rezeki besar. Dosanya transfer pada orang yang meribah. Selagi orang meribah tak selesaikan urusan dengan orang yang dia ribah, habis dosa yang dikutuk tu pergi ke dia, dah tak ada dosa, bersih dah. Pahala orang yang membawang tu pula pergi ke orang tu. Inilah yang dikatakan orang yang muflis, bankrupt.
Duk pergi ngaji, pahala tak masuk ke akaun dia, masuk ke akaun orang yang dia ceritakan. Kalau ramai orang dia ceritakan, agih-agihlah pahala dia pada orang tu. Yang ini kita hati-hati. Sebab tu para ulama' mengatakan, banyak yang boleh menjaga pandangannya, solat malamnya, tahajudnya, zikirnya, puasanya, tapi untuk cerita tentang orang lain, susah dia nak halang. Ya, hati-hati benda ni. Jadi kalau ada kawan-kawan, dia kalau orang nak membawang ni, dia ada mukadimah dia. Kau nak tahu cerita je? Kau dah tahu cerita, tu nak membawang lah tu. Faham ya, Puan? Ini jadi saya tahu ni, yang tahu ni kisah ni, ada orang bertanya, Ustaz tahu imam tu, sebut Imam Fulan bin Fulan tu, dia buat macam ni. Betul tak kan? Saya tak nak judge dululah, sebab ada tak dalam mazhab Maliki tahiyat awal ni duduk tahiyat akhir? Ada, tapi dah dibawang dulu ni. Yang ini kita hati-hati risau. Ya saya. Apa dia? Duduk tegak kan? Nanti kita bincang. Duduk di atas tumit. Itu ada, nanti kita bincang ni dulu, pelan-pelan. Dia ada duduk yang terlarang. Nanti ada bincang. Sekejap. Sebab ni ada, saya nak cerita sedikit mazhab Syafi'i. Yang ada soalan yang saya tak jawab, simpan dulu. Jelas yang tu? Baik. Kemudian, dalam mazhab Syafi'i, makmum yang masbuk. Tadi tu makmum masbuk atau masbuk? Bukan mabuk masbuk. Masbuk ni dia tertinggal rakaat bersama imam. Imam, okey, katakanlah dia solat maghrib. Baik. Imam dah 2 rakaat. Imam dah berdiri rakaat kedua, berarti dia baru masuk. Berarti dia tertinggal 1 rakaat. Bila imam tahiyat akhir, Zuhur maghrib makmum tadi baru dapat berapa rakaat? 2 rakaat. Ini tajuk kita, makmum yang masbuk, macam mana cara duduk dia ketika imam di tahiyat akhir. Okey? Dalam mazhab Syafi'i. Yang ini kita spesifik sikit lah mazhab Syafi'i je. Sebab ulama mazhab Syafi'i pun berselisih. Tajuknya faham Nak tulis tajuk tak tahu panjang apa benar tajuknya. Faham Jadi ini makmum yang masbuk, imam tahiyat akhir, kita nak duduk macam mana? Ada 3 pandangan dalam mazhab Syafi'i. Pertama, pandangan yang kita pakai hari ini. Imam tahiyat akhir, kita duduk yang masbuk, yang belum tahiyat akhir, dia duduk tahiyat akhir ke duduk tahiyat awal? Iftirashi ke tawarruk? Iftirash. Betul kan? Imam dah tahiyat akhir, kita dah terlambat, kita belum tahiyat akhir lagi. Tapi kita duduk iftirash, duduk tahiyat awal. Yang kedua, yang ini paling kuat lah. Yang kedua, ada juga kalangan ulama' mazhab Syafi'i, dia mengatakan, imam tu kita jadikan dia imam untuk kita ikut dia. Ketika dia sujud, kita sujud. Betul? Dia bangun, kita bangun. Dia rukuk, kita rukuk. Jadi, ketika imam duduk tahiyat akhir, yakni tawarruk, makmum yang masbuk tadi, walaupun belum tahiyat akhir, dia kena duduk juga tawarruk. Yakni duduk tahiyat akhir. Ada pandangan ulama' mazhab Syafi'i begitu. Faham kan? Nak tulis tak tahu panjang benar ni. Tapi faham kan? Jadi duduk tawarruk. Tajuknya apa? Kedudukan makmum. Macam mana cara duduk makmum ketika dia masbuk, yang mana imam dah tahiyat akhir. Ada dia kata duduk iftirashi. Yang ini yang biasa kita pakai. Yang kedua, tawarruk. Sebab apa? Sebahagian dia faham hadis tadilah. Imam itu diangkat untuk diikuti. Kalau sujud, kalau diri, kalau duduk. Ada sebahagian ulama faham
Cara dia, kalau imam tu tahiyat akhir, kita pun kena duduk tahiyat akhir walaupun kita belum tahiyat akhir. Tapi jangan nada-ngada. Imam tu salam, Mika bangkit lah. Betul tak kan? Ini ada tak dalam mazhab Syafi'i macam ni? Ada. Yang ketiga, ni satu, ni dua, ni tiga. Ni semua dalam mazhab Syafi'i ya, ada pandangan ni. Yang ketiga, imam dah tahiyat akhir. Ya, tajuk kita imam tahiyat. Waktu imam tahiyat akhir, dia baru 2 rakaat. Berarti di sini dia iftirash. Iftirashi. Selain rakaat kedua, contoh rakaat 1 atau rakaat 3 lah. 2 iftirashi Tapi kalau dia imam tahiyat akhir, dia boleh dapat 1 rakaat. Imam tahiyat akhir, dia boleh dapat 3 rakaat. Yang ini tawarruk. Ada dalam mazhab Syafi'i kata begitu. Janganlah pening-pening, Mika dah buat yang ni dah. Mula faham maksud saya? Jadi kalau nampak pula, apa hal pula orang ni dia masbuk tadi, betul? Imam tahiyat akhir, dia belum tahiyat akhir, betul tak kan? Kenapa dia duduk tahiyat akhir? Mungkin pandangan yang kedua. Kalau yang ni dua-dua dia pakai. Kalau imam tahiyat akhir, dia baru 2 rakaat, dia akan duduk iftirash. Iftirash ni orang mazhab Syafi'i kita kenal duduk apa nama dia? Duduk tahiyat awal, kita faham kan? Jadi kalau imam tahiyat akhir, makmum yang lambat masbuk tadi, dia baru dapat 2 rakaat, pandangan ketiga dia duduk tahiyat awal ataupun iftirash. Tapi selain 2 rakaat, contoh baru dapat 1 rakaat, dia duduk tawarruk. Duduk tawarruk tempat kita faham duduk tahiyat akhir. Kalau baru dapat 3 rakaat, betul? Katakan solat zuhur, asar, isyak. Imam dah habis, imam dah tahiyat akhir, dia baru dapat 3 rakaat. Jadi dia duduk tawarruk tahiyat akhir. Ini pandangan-pandangan. Tapi yang paling kuat yang inilah yang kita faham. Tapi ini masih dalam pandangan ulama mazhab Syafi'i. Okey, Muhammad. Okey? Okey pun tak menjawab lah. Ya tuan-tuan, itu pandangan-pandangan yang ada dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab-mazhab yang ada dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian, wallahu a'lam, kita dah bincangkan atau belum, boleh atau tidak mengqada solat sunat fajar. Solat sunat fajar tahu? 2 rakaat sebelum solat subuh. Okey. Di sini kita bincangkan dahulu. Solat sunat fajar ini solat sunat yang ditekankan. Sebab dalam hadis Nabi, nanti kita akan ada bincang 2 hadis tentang ada hadis yang mengarahkan mengqada solat sunat fajar bagi yang terlambat bangun. Maksudnya dia dapat, kalau terlambat bangun ni untuk lelaki, dia pergi ke masjid, imam dah mula solat. Jadi sempat tak dia solat sunat fajar? Tak sempat. Jadi dia langsung solat subuh. Padahal dia nak solat sunat fajar, boleh tak dia qada? Itu tajuk, bukan soalan. Tak. Boleh atau tidak dia qada? Ini kita bincang. Baik. Di sini ada 2 hadis
Di sini ada 2 hadis tentang solat sunat fajar ketika dia tak mampu, kemudian dia mengqada'kan. Pertama, merujuk kepada hadis Qais. Qais ni seorang sahabat daripada Muhammad bin Ibrahim, daripada atuknya yang bernama Qais. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumah beliau, lalu iqamah dikumandangkan. Kan Masjid Nabawi kan, pintunya ada pintu ke rumah baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila ada pintu daripada Masjid Nabawi itu, keluar Nabi, Bilal pun beriqamah. Aku pun melakukan solat subuh bersama beliau. Jadi Qais ni tak sempat nak solat sunat fajar, langsung dia solat subuh. Setelah habis solat subuh, baginda sallallahu alaihi wasallam pun pergi. Lalu baginda masuk kembali mendapati aku sedang solat. Jadi habis solat subuh tu Nabi terus bangun, ada urusan, betul? Bila nak masuk balik ke masjid, nampak Qais ni bangun lagi, nak solat lagi. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti, mafhumnya tunggu, ya Qais. Qais, tunggu dulu, nanti dulu. Apakah kamu tadi sudah mengerjakan 2 rakaat solat bersama kami? Maksudnya tadi kan dah subuh dengan kami. Ni nak solat apa ni? Kalau bahasa kita lah. Lalu Qais menjawab, aku belum mengerjakan 2 rakaat sunat fajar ya Rasulullah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fala adzan. Kalau begitu, kata Nabi, silakanlah. Itu satu hadis. Baik. Kemudian nanti ada hadis lain. Ada hadis lain yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tertidur dari melakukan 2 rakaat fajar. Ini hadis Nabi yang berkata, maka hendaklah ia mengqada'nya setelah matahari terbit. Bila matahari terbit ni? Tengah hari, habis waktu syuruk tu kan, waktu larangan tu dah habis, baru dia qada'. Jadi di sini ada tak hadis mengatakan qada' sunat fajar? Ada. Begitu pentingnya, begitu besarnya pahala yang ada di solat sunat fajar, sampaikan ada riwayat-riwayat yang baginda mengarahkan di qada', walaupun hukumnya solat sunat. Kalau kita faham yang qada' tu kan yang wajib kan? Tapi pentingnya solat sunat fajar, sampaikan ada hadis yang meriwayatkan supaya kita qada'. Tuan-tuan tahu kan kelebihan solat sunat fajar? Apa dia kalau tahu? Angguk memang angguk. Khairud dunya wa ma fiha. Lebih mahal, lebih bagus daripada dunia dan isinya. Kalau bahasa senang nak faham lah, contoh, kalau tuan-tuan panggil juru nilai, tahu juru nilai? Kalau kita nak beli barang second hand, rumah ke, nanti dia value berapa harga rumah kita. Kalau ada juru nilai, dia boleh nilaikan harga bumi ni sebiji, dengan orang, binatang, pokok, laut, gunung, ganang. Dia nilaikan sebiji dunia ni berapa duitnya. Mula faham? Hasil penjualan bumi sebiji dibandingkan pahala ganjaran yang Allah bagi untuk orang solat sunat fajar, besar mana? Assalamualaikum. Ni ke hidup lagi ke hidup Besar mana? Besar orang solat sunat fajar. Itu maksudnya
Kalau adalah orang boleh nilaikan bumi ni sebiji berapa reganya dengan orang, dengan laut, dengan gunung, dengan ganang, dengan binatang, dengan orang-orang, setiap orang kira berapa nilai kali semua orang hidup kat bumi ni. Jadikan duit. Nilai itu kalau nak compare dengan pahala yang Allah bakal bagi nanti di akhirat, di syurga, orang yang sunat fajar 2 rakaat, mahal lagi pahala sunat fajar tu. Itu maksudnya. Sebab itulah sampai ada syariat boleh qadaknya. Sunat fajar ni berapa jam? Ada sejam setengah. Biasanya berapa minit? 2 minit setengah. Iyalah tu, setengah minit pun ada aku tengok. Betul tak kan? Jadi ini solat sunat yang besar pahalanya. Okey? Okey. Jadi, pertanyaan kita hari ni, boleh tak lepas subuh, habis solat subuh kat masjid ni? Tadi kata terlambatlah sunat fajar. Boleh tak lepas subuh dia bangun solat sunat fajar? Kalau hadis tadi? Boleh. Boleh. Hadis pertama memang boleh. Sebab Qais tadi kan dia nak bangun lepas subuh solat sunat. Nabi kata kejap kan? Nanti Qais. Bukan tadi dah solat subuh ke? Ni nak solat apa lagi kalau bahasa kita lah. Apa kata Qais? Aku tadi terlambat sunat fajar ya Rasul. Nabi kata apa? Fadhal. Proceed. Tapi rasa-rasa kalau Mika nak buat kat masjid, rasa-rasa nak viral, buatlah. Dirakamnya kan habis viral orang kita kan. Tapi syariatnya boleh tak? Boleh. Tapi ada juga hadis mengatakan tunggu dulu. Tunggu bila? Habis waktu syuruk baru dia qada. Baik. Antara dua hadis ni, nanti ulama membincangkan mana yang lebih afdal, buat langsung lepas habis subuh ataupun tunggu habis waktu syuruk. Ulama mengatakan yang lebih afdal tunggu habis waktu syuruk. Bukan masalah hadisnya palsu ke dhaif ke tidak. Hadis ni dua-dua sahih. Cuma kalau dilihat hadis ni secara asasnya ada 3 kategori. Kita dah bincang ke belum ni? Hadis qauliyah, fi'liyah, takririyah. Dah ke belum? Assalamualaikum. Dah ke belum? Alhamdulillah. Selalunya belum. Walaupun sudah kan? Dia kalau aku duduk lagi dia diam. Baik. Kameraman penat dia buatnya. Baik. Secara asasnya, okey, ini basic tentang hadis. Hadis kan kalau kita biasa dengar ada hadis sahih yang tinggi kan. Lepas sahih apa? Hasan. Lepas Hasan, dhaif. Lepas dhaif, palsu. Maudhu'. Lepas palsu, mungkar. Ada hadis tapi mengarah kepada kemungkaran. Ya? Ada hadis bukan Nabi, dia palsu tapi mengarah pada maksiat. Ada ni. Tapi ni secara basic lah faham hadis. Okey? Sahih, hasan. Jadi kalau ada satu hukum tapi ada 2 hadis, satu hadis hasan, satu hadis sahih, mana yang nak kena ikut? Sahih, sebab sahih lebih kuat. Yang ni kita dah faham lah secara basic. Okey? Cuma sekarang satu masalah tapi ada 2 hadis yang sahih. Tadi kan satu sahih, satu hasan, senanglah nak tolak kan? Hasan dengan sahih, nombor 1, nombor 2, nombor 1 lah yang menang. Betul? Tapi ni sama-sama sahih. Macam mana? Macam tadi. Qais lepas subuh qada sunat fajar. Satu lagi boleh qada tapi kena tunggu waktu syuruk kan? Satu hukumnya apa? Boleh tak qada sunat fajar? Boleh. Tapi ada kata lepas subuh, ada kata tunggu waktu
syuruk. Jadi mana yang nak didulukan? Itu. Jadi kalau bab nanti dia masuk bab yang lain. Hadis ni secara asas ada 3 kategori lah. Hadis qauliyah ataupun kata-kata kan. Yang kedua fi'liyah. Fi'il, apa dia? Perbuatan. Ada yang ketiga apa? Takrir. Takrir apa? Pengesahan. Ikut rank ni lah. Kalau qauliyah ni biasanya qaulan Nabi kan biasa kan? Nabi berkata. Kalau hadis fi'liyah Nabi tak pernah bercakap pun. Nabi cuma buat pengesahan, endorsement, mengiyakan. Betul tak kan? Itu. Okey, yang ketiga takrir lah. Ikut rank qauliyah pertama, fi'liyah kedua, takririyah ketiga. Contoh tadi. Okey. Contoh ni qauliyah. Hadis yang solat qada, solat sunat fajar qada setelah matahari terbit. Itu agak-agak mana kalau dengar betul-betul tadi? Nabi mengatakan siapa tertidur kemudian tertinggal solat sunat fajar maka qada'lah selepas matahari terbit. Jadi hadis yang lepas matahari terbit habis syuruk baru buat sunat fajar, kat mana kalau nak tersusun? Qauliyah. Jadi ini dah matahari terbit. Betul? Tapi hadis Qais tadi Nabi suruh ke? Tak. Nabi buat tak? Tak. Nabi cakap ke tak? Tapi Nabi memang iyakan. Yang ini lepas subuh. Betul tak? Tapi kalau tanya Nabi buat, tak. Sama juga. Contohnya, hadis yang makan biawak padang pasir itu kan? Bob. Nabi pernah makan? Nabi suruh makan? Tak, tapi mengiyakan tak? Betul geli makcik. Mengiyakan tak? Ya, mengiyakan. Nabi jadi bob tu boleh makan lah. Boleh makan lah. Tapi kalau ikut hadisnya apa? Hadis apa? Fi'liyah. Nabi ada tapi Nabi membiarkan. Contoh juga takririyah. Contoh kurban. Kurban satu ekor lembu 7 orang, 1 ekor unta 10 orang. Unta boleh 10 ya. Kalau unta boleh 10, kalau lembu cukup tu. Ceritanya apa? Bermusafir. Nabi dengan sahabat-sahabat travel. Dalam travel tu jatuh 10 Zulhijjah. Raya haji lah. Orang kalau travel bawa cash banyak tak? Tak kan kalau bahasa kita kan. Jadi sahabat-sahabat sebagian kata mereka bersyarikat. Syarikatnya apa? Share lah. Ada 7 orang kumpul untuk potong lembu. Ada 10 orang kumpul untuk kongsi potong unta. Nabi pernah buat tak share? Kalau yang share tu lebih kepada sahabat buat, Nabi diamkan, biarkan. Adapun Nabi dia biasanya kalau sembelih utuh seekor. Kalau kambing seekor, lembu seekor, unta seekor. Sebab tu kalau sebahagian ustaz kata kalau lebih afdal 1 bahagian lembu, 2 bahagian kalau kata 1 lembu bahagian 1 bahagian berapa? Memang tak boleh harap berapa? 6? Lebih kurang 6,5 ada 1 bahagian. Lebih tak? 700 lah. 7,5 lah katakan. Ya? Katakan 7,5. Okey, ini sebab itu kadang-kadang perlu ilmu ya. 7,5 ya.
Ini warming up untuk apa? Korban lah, satu bahagian. 7,5. Right? Kambing katakanlah 1,000. Betul? Ada orang dia ambil 2 bahagian. Total 1,500. 1,500 dengan seekor kambing, 2 bahagian lembu, seekor kambing, mana lebih afdal? Seekor kambing. Sebab sunnah Nabi, Nabi menyembelih utuh seekor. Kambing seekor atau lembu seekor atau unta seekor. Adapun yang share ni, kalau merujuk kepada hadis tadi, dia lebih kepada takririyah. Boleh faham maksud saya? Assalamualaikum. Ya. Lama lagi nak balik Sabar je lah Okey? Jadi kalau yang ada duit lebih, nak ambil 2 bahagian, baik larikan ke kambing. Baik. Kalau fi'liyah pula apa? Perbuatan. Contoh yang kita pernah bincang. Aisyah tidur, bangun-bangun pegang sebelah katil. Malam tadi ada Nabi SAW tak ada kan? Dia tengok-tengok Nabi sedang sujud. Lepas tu Aisyah melihat Nabi sujud dengan merapatkan 2 tumitnya. Betul tak kan? Jadi Nabi sujud tu kakinya dirapatkan. Itu hadis apa martabatnya? Qauliyah, fi'liyah, takririyah? Fi'liyah. Nabi tak cakap, tapi Nabi sahabat nampak, sahabat riwayatkan. Ya? Sebab itu sahabat ini, yang ini daripada sahabat, yang ini daripada sahabat. Sahabat ni CCTV yang merakam semua perbuatan Nabi dikumpulkan di kitab. Tapi kalau fi'liyah ni, bukan semua perbuatan Nabi yang diriwayatkan sahabat kita boleh buat. Tak. Contoh, isteri Nabi berapa orang? 9 ada riwayat, 10 ada, 11, betul? Ni Nabi buat tak? Lelaki zaman sekarang boleh pakai tak ni? Sebab ni khusus kenabian. Tak boleh. Ya. Jangan kata 9, 10, 11. Satu nak menambah aja berperang dunia ketiga kan? Memang tak. Aku belum full stop lagi makcik. Jadi ini bukan, ini kenabian. Ada yang Nabi buat, dia khusus kenabian. Tapi ada yang keliru. Kan kita pernah bincang dulu. Ada satu orang tu, kiai ni, isteri 10 orang. Ada dekat Indonesia seorang. Dia kata hadis Nabi buat. Lepas tu dia kata ada perintah dalam Quran lagi. Kan ada surah An-Nisa kan, masna nikahlah 2, wa thulatha 3, wa ruba' 4. Dia ni matematik A+, dia campurnya semua. 2 campur 3, 5 campur 4. Tapi dia berapa tadi? 10 dia. Kan ujung-ujung ayat tu kalau tak mampu cukuplah 1 kan. 1 pun dia cekornya. 10 lah kan. Jadi boleh tak? Tak boleh. Sebab bukan semua perbuatan Nabi boleh diikut oleh umatnya. Sebab ada khusus kenabian yang ini. Jadi panjang lebar bincang ni. Mana lebih afdal? Qada sunat fajar lepas subuh atau tunggu matahari terbit? Tapi kalau agak-agak tunggu matahari terbit, Mika pun terbit entah ke mana, boleh tak lepas subuh buat? Boleh. Sebab dia bukannya dhaif ke, maudhu' ke, itu. Ya? Yang Ya, boleh. Sebabnya setelah matahari terbit, maksudnya habiskan waktu larangan maksudnya. Kan ada waktu larangan kan? Habiskan waktu larangan tadi. Maksudnya itu. Ataupun nanti waktu duha, sekali, contoh dia biasa duha, kata duha dia biasa buat 4 rakaat, 2 rakaat pertama dia buat untuk sunat fajar yang dia terlambat tadi kan? Pun boleh juga. Ya? Jadi bersungguh-sungguhlah, yang mana belum buat solat sunat fajar, buatlah solat sunat fajar. Okey, puan-puan ya.
Tetapi ada sebahagian pandangan mengatakan yang boleh qada, ada sebahagian pula kita dengar nanti ada yang bertanya, yang boleh qada sunat fajar adalah orang-orang yang sudah menjadikan salat sunat fajar sebagai perkara rutin. Kan ada yang sebahagian mengatakan begitu kan. Tapi kalau merujuk kepada hadis tadi, ada tak Nabi SAW mengatakan yang siapa yang dah membiasakan kemudian baru boleh qada? Ada tak? Tak ada. Berarti yang mengatakan boleh qada sunat fajar bagi yang rutin itu ulama. Betul? Untuk orang tak senang, tak keliru lah. Tapi maksudnya contoh, kita dah bincang dah hari ni keutamaan sunat fajar yang hanya cuma 2 rakaat, seminit ke 2 minit, khairud dunia wa ma fiha, lebih mahal dunia dan seisinya. Besok, hari ni dah berangan-angan dah, besok sebelum subuh nak buat sunat fajar kan. Katakan nak pergi masjid, imam dah mula solat. Padahal dia belum pernah buat sunat fajar. Boleh tak dia buat nanti qada? Boleh, sebab tak ada hadis yang meletakkan syarat harus jadi kebiasaan terlebih dahulu. Ya puan-puan ya, tidak menjadi syarat. Ya, tidak menjadi syarat. Okey puan-puan? Okey ke tak okey ni? Alhamdulillah. Walaupun ni saya sangka baiklah. Kemudian ini pertanyaan, kadang-kadang orang bertanya ni, kami ustaz pening-pening kepala menjawab. Boleh ke solat boleh ke puasa Syawal setelah habis bulan Syawal? Bukan tanya kat oi, ni tajuk. Kan orang tanya. Boleh ke puasa Syawal selepas bulan Syawal? Maksudnya dia puasa Syawal di Zulkaidah. Ya. Itu tajuk kita lah. Sebab orang tanya kan, bila orang tanya nak kena jawab lah. Gitu. Baik, kita akan bincangkan pelan-pelan. Ya perempuan ya. Jangan meloncat pula kalau dengar nanti. Pertama, keutamaan pahala puasa setahun yang didapatkan bagi yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal atau bulan sesudah bulan Syawal, yakni Zulkaidah, dibenarkan menurut mazhab Maliki dan Hambali. Jadi kalau kita kata tak boleh, sekejaplah mazhab mana yang kata tak? Maliki, Hambali boleh? Boleh. Ya perempuan ya, jangan pandang aku macam tu. Maliki dan Jadi kalau terdengar lah ada kawan-kawan berborak, bolehlah kalau kau tak sempat buat puasa 6 bulan Syawal, kau buat di lepas Syawal, lepas Zulkaidah, di bulan Zulkaidah. Itu menurut pandangan mazhab Maliki, Malik bin Anas dan juga Ahmad bin Hanbal. Kenapa dia kata begitu? Sebab nanti memang ada perempuan ni kadang-kadang terjumpa ni, tapi yang belum jumpa tak apalah, nanti kalau terjumpa kita tak melatah lah kan, tak melatah, tak mengeluarkan hukum. Contoh tuan-tuan, dulu waktu kecil-kecil atau remaja Mika dulu, kalau nampak orang solat baca tahiyat jari dia macam ni, dulu apa Mika anggap orang ni orang ni tak cukup bahagia ke main-main jari? Betul? Sebab benda tu pelik kan, jarang di tempat kita. Tapi sekarang dah perkara biasa. Sebab dah ada ilmu, bukan sebab biasanya. Sebab dah ramai mula tahu. Sentuh isteri wuduk batal. Dulu kita rasa memang setuju semua batal. Tapi rupa-rupanya ada tak mazhab lain kata tak batal? Dah mula faham kan? Orang dah punya berilmu.
Jadi awal-awal tu memang kita dengar memang pelik, tapi nanti kita tahu yang batal tu Syafi'i, betul? Yang tak batal tu kita dah mula dapat separatkan. Tak adalah kita katakan kalau sentuh di situ mesti wajib batal. Mazhab lain tak batal. Samalah juga untuk puasa 6 di bulan Syawal boleh dilakukan di bulan Zulkaidah. Tapi mazhab mana? Maliki dan Hambali. Apa alasan mereka? Kita dengar. Pertama, mereka beralasan pernyataan dalam hadis puasa 6 hari di bulan Syawal maksudnya adalah penjelasan tentang keringanan syariat bagi kaum muslimin yang telah selesai puasa Ramadan, sehingga ketika mereka telah menjalankan puasa 6, setelah mereka menjalankan puasa di bulan Ramadan, akan merasa lebih mudah jika dilanjutkan di bulan Syawal. Maksudnya 6 di bulan Syawal tu dah habis bulan. Maksudnya kenapa bulan Syawal? Kerana mudah bagi mereka untuk buat di bulan Syawal. Dalam hadis Hasiyah Al-Adawi, dia mengatakan, Nabi SAW mengatakan di bulan Syawal untuk memberi keringanan dalam puasa, bukan penjelasan hukum bahawa puasa itu hanya di bulan Syawal. Sehingga tidak ada masalah melaksanakan di 10 Zulhijjah sekalipun mendapatkan keutamaan bulan awal Zulhijjah. Ini hujah mazhab Maliki, dan kita nak blame ke, kita nak hantam ke, kita nak hormat? Hormat. Mula faham tuan-tuan? Sebab masih sunnah wal jamaah tak? Masih. Itu dulu pertama. Bukannya kita langsung melatah, tak boleh memandai-mandai, bukankah hadisnya di bulan Syawal ke? Kita pula jadi Tok Syekh. Betul tak kan? Padahal ini memang dah bila keluar. Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal ni puan-puan, kita dah bincangkan, Imam Darul Hadis, dia menghafal 1,000,000 hadis, 1,000 kali 1,000. Kita hormat. Kemudian pandangan yang kedua. Pandangan pertama, boleh tak dia qada, boleh tak dia puasa 6 Syawal tu di bulan Zulkaidah yang pertama tadi, boleh tak? Mazhab mana yang boleh? Maliki dan jangan mereka salah faham ya. Jangan cakap Syafi'i ataupun jangan cakap Endang yang suruh. Aduh. Tuan-tuan, ulang. Yang boleh puasa 6 Syawal di Zulkaidah mazhab mana? Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, puasa 6 hanya boleh dilakukan di bulan Syawal. Ini pandangan yang kedua. Namun, bagi yang tak sempat di bulan Syawal, boleh mengqadha di bulan Zulhijjah. Ini meskipun ini pendapat mazhab Syafi'i. Dengar dulu ni. Tetapi pahala setahun tu tak dapat pahala puasa 6 hari tu je. You faham maksud saya? Mazhab Syafi'i. Sebab dia nak contoh mungkin dia bulan Ramadan tu, bulan Syawal tu dia sakit. Betul tak kan? Dia sakit, masuk hospital, banyak benar makan lemang. Betul tak kan? Darah tinggi, darah manis, semua keluar, masuk hospital. Dia memang rutin puasa Syawal 6, tapi dia rasa, kan orang perempuan kalau biasa buat, tiba-tiba ditakdirkan tak rasa buat, rasa bersalah tak? Macam yang biasa, contoh yang biasa solat sunat, tahajud, yang biasa buat ibadah sunat, dia ada rasa satu bersalah yang melampau. Jadi mazhab Syafi'i mengatakan, kalau ada orang yang berkemungkinan dia tak mampu puasa Syawal, sedangkan dia boleh puasa Syawal, dia biasa puasa Syawal kan? Katakanlah daripada tahun 2000 sampai 2018 dia biasa Syawal. Tahun ni tak.
Sebab apa? Alasan macam-macam lah, masuk hospital ke, keluar hospital ke, buat hospital ke, jadi dia tak puasa Syawal lah. Betul? Bila dia ada masa longgar, baru dia teringat, dia rasa bersalah betul tak puasa 6 ni. Akhirnya dia buat di Zulkaidah. Boleh tak buat tu? Boleh. Tapi pahala puasa Syawal dapat tak? Tak dapat. Yang pertama boleh buat, dapat pahala Syawal? Yang pertama dapat. Yang kedua boleh buat tapi tak dapat. Yang pertama boleh qada dan dapat pahala setahun tu menurut Maliki dan Hambali. Syafi'i pula dia kata boleh qada tapi tak dapat pahala puasa setahun tu, tak dapat. Dia cuma dapat pahala puasa 6 hari tu je lah. Mana faham maksud saya? Okey. Sebab di sini dalam mazhab Syafi'i mengatakan, siapa yang berpuasa Ramadan penuh kemudian puasa 6 hari selama Syawal, maka dia mendapat pahala puasa wajib selama setahun. Dia dapat pahala puasa wajib selama setahun. Siapa yang puasa Ramadan penuh kemudian puasa 6 hari setelah habis bulan Syawal, maka dia mendapatkan pahala puasa wajib hanya di Ramadan. 6 hari itu cuma dihukumi puasa sunat. Nampak maksud saya? Jadi kalau mazhab Syafi'i, setahun tu dia tak hukum sunat, dihukum puasa wajib kalau 6 hari tadi dibuat di bulan Syawal. Gitu. Okey puan-puan. Assalamualaikum. Ibnu Hajar Al-Makki mengatakan, siapa yang puasa Syawal setelah Ramadan setiap tahun seperti puasa wajib setahun tanpa dilipatkan. Dan siapa yang puasa 6 selain Syawal, dia seperti puasa sunnah tak dilipatkan. Maksudnya, siapa yang puasa 6 di luar Syawal, dia cuma dapat puasa sunat je. Dia tak dapat gandaan yang setahun tadi tu. Ya, puan-puan? Jadi, pandangan yang kedua, boleh qada puasa 6 Syawal, tetapi pahala dapat ke tidak? Tidak. Itu mazhab apa? Syafi'i. Yang boleh qada dah habis Syawal, dia belum buat Ramadan, yang dia belum buat 6 Syawal, ya. Tetapi dia boleh qada dan dapat pahala setahun. Siapa? Maliki dan Hambali. Nanti Maliki dan Hambali ni ada beberapa ulama mereka tambahkan syarat. Maksudnya apa? Dia dah start dah Syawal tu, 6 hari tu di bulan Syawal, 1 hari atau 2 hari. Tapi mungkin ada alasan yang dia tak mampu habiskan di bulan Syawal. Ada 3 hari lagi belum habis, tapi Syawal dah habis. Yang ini baru dia boleh habiskan di bulan Zulkaidah. Mana faham saya? Ada syarat-syarat begitulah. Ya? Jadi begitu. Jadi kalau kita dengar, maksud saya ni, ini pertama kali dengar, mungkin terkejut lah. Tapi nanti kalau dengar, oh dah bincang dah. Yang itu mazhab Maliki dan kalau sekarang hafal Maliki Hambali, betul tak kan? Nanti kalau tak hafal pun ada ngaji yang itu, ada. Jadi tak adalah dia terjebak untuk membawang. Mana-mandai pula engkau boleh pula. Tak ada, istilah tu dah tak ada dah. Sebab dia pernah belajar. Walaupun hari ni memang percaya, memang hafal. Cuba balik pergi kereta nanti. Entah aku dengar je. Kan? Ya perempuan, ilmu ni bukan apa, untuk kita tak, supaya syaitan tidak mudah untuk menjerumuskan kita kepada dosa. Betul kan? Cuba kalau kita tak pernah dengar, kata balik ni dengar, bolehlah puasa Syawal, qada di bulan Zulkaidah. Kau ngada-ngada kau, sesat ustaz kau tu. Betul tak kan? Biasanya orang langsung loncat ke situ kan? Kalau dah punya ilmu, alhamdulillah, kita tak memfitnah. Betul tak kan? Fitnah teruk. Hati-hati. Ya, iaitu untungnya ilmu. Yang ketiga,
Keutamaan puasa ini hanya untuk mereka yang melaksanakan di bulan Syawal. Ini menurut pendapat mazhab Hanafi. Yang ini je lah. Jadi dia tak dapat, qada pun tak boleh. Yang ketiga ni, betul tak kan? Sebab dah habis Syawal, dah lah. Dan hukumnya cuma sunat. Sebab apa? Sebab tadi dah bincangkan alasan-alasannya semua kan, dah dibincangkan. Dah dibincangkan tadi. Sebelum ni kita bincang, kalau Syafi'i perempuan haid 14 hari maksimum. Kalau dia nak qada dulu tak sempat, nanti haid datang lagi, boleh dia buat Syawal dulu. Betul tak kan? Boleh dia buat Syawal dulu, nanti bila-bila dia free, yang penting diusahakan sebelum next Ramadan dia qada. Boleh? Itu kemurahan kan? Padahal hadis asalnya apa? Kena Ramadan komplit baru boleh buat Syawal kan? Tapi mazhab Syafi'i dia longgarkan. Betul tak kan? Supaya ada halangan-halangan tertentu. Jadi dia longgarkan itu supaya orang tu boleh puasa 6 di bulan Syawal. Ya? Di sini dikatakan, pertama, antaranya puasa Syawal itu ibarat puasa ba'diyah sesudah Ramadan, sehingga harus dilakukan setelah habis Ramadan. Dan siapa kehilangan waktu itu, yakni terlepas waktu Syawal, berarti kehilangan kesempatan untuk melaksanakannya. Sebagaimana orang yang kehilangan kesempatan untuk salat sunat rawatib. Al-Buhuti mengatakan, ulama mazhab Hambali mengatakan, keutamaan puasa Syawal tidak akan didapatkan selain di bulan Syawal itu. Baik. Itu yang ketiga. Pertama, boleh qada dan dapat pahala setahun. Setuju? Siapa tadi? Maliki dan yang kedua, boleh qada tapi tak dapat pahala. Yang ketiga, tak boleh qada dan tak dapat pahala lah. Itu dah ketiga. Yang keempat, bagi orang yang memiliki uzur, sakit, haid, nifas atau semacamnya, yang menyebabkan dia harus mengakhirkan puasa qada'nya atau puasa Syawalnya, maka dia mendapat pahala khusus keutamaan puasa Syawal. Para ulama menegaskan hal ini, sementara orang yang sama sekali tidak memiliki uzur namun dia akhirkan puasa Syawal sampai ke Zulkaidah dan bulan sebelumnya berdasarkan teks dan dalil, dia tidak mendapatkan keutamaan Syawal. Jadi sebahagian ulama pula katakanlah dia bersalin, betul tak kan? Waktu nifas kan? Nifas berapa hari? Mazhab Syafi'i. Ni semua nak dara ke tak pernah bersalin? Tak ada pengalaman Ustaz. Tu yang tak tahu tu. Kalau Mika tak ada pengalaman, akulah mustahil ada pengalaman. Berapa hari? 4? 40. Kalau 40 kena tak Syawal? Dapat tak nak puasa Syawal? Kan, sebab yang ketiga ni, kalau dia ada alasan syar'i, masuk hospital, betul tak kan? Dia kena drip, betul tak kan? Sebulan Syawal tu. Jadi dia tak sempat puasa Syawal tu. Yang ini sebahagian ulama kata kalau punya alasan yang reasonable, yang kuat, dia boleh qada. Walaupun dah habis Zul Kaidah sekalipun. Ini pandangan yang keberapa? Keempat. Ini pandangan keempat. Kita bincang-bincang ni supaya apa? Jangan jatuh ta'assub atau tak boleh, hanya boleh di bulan Syawal. Ya, itu ada pandangan. Tapi pandangannya cuma satu ke? Banyak. Banyak tadi. Okey, puan-puan. Assalamualaikum. Macam mana? Niat dia qada Syawal. Niatnya qada Syawal. Bagi. Contoh kalau perempuan, dah tahu hukum ni kan, mungkin nanti ada masa mungkin tak sihat, masuk hospital, contoh Syawal, full Syawal kan, raya pertama tu semua dia telan lemang dengan buluh-buluhnya kan, ketupat dengan kulit-kulitnya, takkan masuk hospital kau? Keluar je 1 Zulkaidah, betul tak kan? Sedih tak dapat puasa Syawal, betul?
biasanya dia puasa. Kalau merujuk kepada empat pandangan, untuk rasa dia lega, tak rasa bersalah, boleh tak dia puasa? Boleh. Sebab yang keempat ni agak reasonable. Kalau boleh qada, kalau sakit, betul tak kan? Kalau nifas, kalau sengaja-sengaja tak adalah. Itu pandangan yang pertama tadi. Jadi di sini ada tolerate-nya dalam. Sebab tu keempat-empat. Perempuan, tidak mungkin kesempurnaan Islam itu duduk di satu mazhab. Tak mungkin. Betul? Kesempurnaan Islam duduk dalam sunnah wal jamaah. Ini ada yang kurang, ini ada yang top up. Ini ada yang kurang, sana yang top. Sebab tu pegangan kita sunnah wal. Jadi kalau satu orang ulama sempurna, tak ada kurangnya, mustahil. Sebab namanya ulama tapi kalau Nabi SAW itu maksum. Jadi sebab apa kita pegang empat-empat ni, dia akan menutupi kekurangan each other. Oh, ulama ni hadis, mazhab ni mana boleh macam ni, hadisnya palsu contoh. Mazhab lain masih membenarkan. Di situ. Ya? Macam mana? Dia pahala dapat setahun. Pahala setahun. Sebab dia tak mampu puasa sebab beralasan. Sebab ulama mengatakan begini, Ramadan yang wajib menjadi rukun Islam saja boleh diqada dengan alasan sakit, apalagi Syawal yang puasanya hukumnya sunat. Boleh faham maksud kami? Yang keempat. Jadi yang keempat ni boleh qada, dapat pahala setahun itu, tapi alasannya mesti reasonable lah. Sakit, betul tak kan? Kalau travel saya rasa tak memungkinkan kan. Travel tempat kita tak ada yang travel sampai sebulan perjalanan kan. Ya, kalau travel yang naik kapal laut ke apa tu lain lah. Tapi yang naik kapal laut pun, saya ada kenal seorang kapten ni, dia naik kapal laut, dia kapten kapal, dia lagilah hidupnya memang puasa Nabi Daud. Bayangkan, selang sehari puasa betul kan? Padahal atas laut je kerjanya. Lamanya atas laut, kalau turun ke darat, naik kereta sesat. Laut dia tak sesat. Ada ni. Ada kan? Dia lama benar di laut. Lama benar di laut. Kalau anak, saya kenal anak dia. Mana ni, nak pergi mana? Bapa aku sesat. Aku nak kena jemput dia. Dia kalau balik rumah sesat. Padahal balik rumah tu. Kalau laut yang tak ada jalan raya, tak ada signboard, dia boleh pula maksud saya, dia walaupun kerja dia musafir terus, tapi boleh tak dia puasa? Boleh. Itu alasan. Yang keempat, boleh qada, dapat pahala. Tapi syaratnya ketatlah tadi, yang dibenarkan tadi. Okey, puan-puan? Baik. Jadi kesimpulannya, kita bincang beberapa bab hari ni. Tajuk kita apa? Pening orang nak tulis apa tajuk hari ni. Nasi campur ni. Pertama, tahiyat awal. Kita ulang balik boleh? Okey. Nampak memang tulis lah. Tu nak test tu. Mazhab Maliki, tahiyat awalnya tawarruk atau iftirash? Tahiyat akhir Maliki, iftirash, tawarruk? Tawarruk. Berarti dua-dua, tahiyat awal atau tahiyat akhir duduk tawarruk. Betul. Mazhab Imam Abu Hanifah atau Imam Abu Hanifah, tahiyat awalnya duduk apa? Iftirash. Tahiyat akhirnya? Berarti dua-dua tahiyat duduk iftirash. Mazhab Syafi'i, kalau tahiyat awal duduk iftirash, tahiyat akhir duduk. Kalau solatnya cuma satu tahiyat, subuh atau solat-solat sunat yang lain, duduknya tawarruk. Hambali, tahiyat awal yang punya dua tahiyat, duduk apa? Iftirash. Tahiyat akhir Hambali duduk tahiyat akhir yang punya dua tahiyat, mazhab Hambali tawarruk. Dia sama dengan Syafi'i. Ulang. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, kalau punya dua tahiyat, tahiyat awalnya duduk apa? Iftirash. Tahiyat akhirnya duduk tawarruk. Tapi kalau satu tahiyat je, tahiyat akhir terus, duduknya iftirash. Itu yang kita bincang tadilah. Kemudian mazhab Syafi'i saja yang masbuk, yang terlambat.
makmum tahiyat akhir, dia belum tahiyat akhir, pandangan pertama dia duduk apa? Iftirash. Ini yang kita pakai majoritinya, dan ini pandangan yang paling kuat. Tapi ada juga yang berpandangan makmum masbuk, imam tahiyat akhir, makmum juga kena duduk tahiyat akhir. Yang ni duduk tawaf. Yang ketiga agak pening sikit. Imam tahiyat akhir, makmum masbuk dia baru dapat 2 rakaat. Berarti dia duduk apa? Iftirash. Tapi kalau imam tahiyat akhir dia baru dapat 1 rakaat atau 3 rakaat, dia duduk apa? Tawarruk. Nampak kecergasan tu, sinar-sinar pandai tu dah keluar dah. Sebab dah nak balik kan. Okay. Selesai tu, lepas tu kita bincang apa pula? Hadis tentang bolehnya solat sunat fajar diqadhakan. Ada 2 hadis. Satu hadis lepas solat subuh langsung boleh qadha, satu lagi kena tunggu habis waktu syuruk. Rupa-rupanya hadis yang tunggu waktu syuruk, hadis qauliyah, lebih kuat dibandingkan hadis boleh qada sunat fajar setelah habis waktu, setelah selesai solat subuh, yang mana hadisnya adalah takririyah. Kita juga bincang tadi, yang tertinggi qauliyah, kata-kata Nabi, yang kedua fi'liyah. Kalau hadis fi'liyah maksudnya apa? Perbuatan Nabi. Yang ketiga takririyah, pengesahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir kita bincang bab mengqadha puasa Syawal di bulan Zulqaidah. Kalau Nabi tak cakap apa-apa, tapi Nabi tak pernah sahkan, tak boleh. Itu bid'ah. Itu lain lagi. Sebab ada sebahagian orang dia kata, nah itu Bilal tu kan, Bilal bin Rabah tu, Nabi naik ke langit, dengar bunyi telapak kaki, tanya-tanya siapa punya, Bilal punya kan. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ibadah Allah nak bagi pada manusia, sampai ke mana dulu? Allah nak perintahkan satu ibadah kepada manusia, dia ada messenger kan. Siapa messengernya? Nabi SAW lah. Malaikat Nabi SAW lah kan. Sebelum manusia biasa tahu, Nabi tahu dulu kan. Tapi Nabi tak tahu ibadahnya Bilal. Kan betul? Nabi turun, Nabi tanya, ya Bilal, apa ibadahmu? Betul tak kan? Jadi sebahagian orang terkeliru. Tu Nabi tak buat, Nabi tak cakap, elok je buat boleh. Lepas tu dia fikir baik, dia buat. Belum tentu. Sebab yang sahabat buat sesuatu yang Nabi tak buat, Nabi tak cakap, tapi mereka dapat endorsement, pengesahan. Sekarang kalau kita buat sesuatu benda yang baru, siapa yang nak sahkan? Tak ada. Jadi walaupun nampaknya baik, walaupun hampir sama dengan hadis takririyah, pengesahan, tapi siapa yang nak mengesahkan? Betul? Sebab bukan semua perbuatan sahabat yang dipersetujui Nabi. Ada yang Nabi tak setuju. Ingat tak? Orang yang salam kita bincang, tahiyat, dia lepas salam dia bawa macam ni. Nak salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ataupun sekarang ni kalau dekat solat Jumaat, ada beberapa orang, dia tak angkat tangan, dia cuma buka tapak tangan. Ini Nabi kasih ke tak kasih? Nabi kata, tidak cukupkah hanya memalingkan wajahmu ke kanan dan ke kiri? Tidak perlu menggerakkan tanganmu seperti ekornya keldai. Berarti Nabi setuju tak? Tak setuju. Jadi ada yang Nabi sah, ada yang Nabi tak sah kan? Anda faham? Macam tu. Ya? Baik, mana tadi? Okay. Terakhir tadi kita bincang apa? Puasa. Puasa Syawal boleh qada. Pertama pendapat Maliki dan Hambali. Boleh qada, dapat pahala Syawal. Yang kedua boleh qada tapi tak dapat pahala Syawal, pahala setahun tu lah. Yang ketiga tak boleh qada. Betul? Yang keempat boleh qada dengan reason yang tadi, sakit tadilah, dan dapat pahala setahun. Okey, Muhammad.
Itu yang kita dapat bincangkan hari ini. Ada apa-apa nak tanya? Ada Ustaz, bila nak balik? Semoga Allah sentiasa memberi manfaat dan barakah. Puan-puan, perbincangan kita ni perbincangan secara ringkas dan ringan untuk vocabulary, untuk kita punya kita punya gedung ilmu. Adapun nak buat hujah, nak pergi berdebat dengan orang, nak pergi mengajar dengan orang, perlu proses yang lebih panjang. Personal kita tak terjebak. Oh, kalau ada orang kata boleh qada puasa Syawal, kita tak terjebak. Betul? Kita duduk diam. Nak mengatakan ya tidak, nak mengatakan tidak pun tidak. Untuk peribadi dulu. Sebab perbincangan kita terlalu ringkas dan ringan itu untuk personal kita. Ya. Jadi kalau ada salah dan silap, salah dan kurang, saya mohon maaf sangat banyak-banyak. Tuan-tuan dan puan-puan, mintalah pada Allah ilmu. Sebab yang mengajarkan adalah Allah. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dan Allah mengatakan, "May yuridillahu bi khairin faqihu fid din." Siapa yang Allah nakkan kebaikan, Allah bagi dia faham agama. Jangan lupa minta ilmu yang manfaat kepada Allah. Semoga Allah tetap bukakan kita ilmu, hantar kita ke kuliah-kuliah yang bagus, hantar kita ustaz-ustaz yang bagus, hantar kita guru-guru yang bagus, beri kita ilham yang bagus, ya. Semoga Allah sentiasa memberi manfaat dan barakah. Cukup sampai di sini dulu. Mohon maaf dengan bahasa saya yang terkasar, yang tak sedap didengar. Subhanakallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.